Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni kita nak tengok topik 20, iaitu kesilapan ejaan ataupun kesilapan kata pinjaman lah. Okey, kata pinjaman apa kita nak tengok hari ni? Okey, kata pinjaman ni bukan perkataan itu, tapi kita nak tengok imbuhan yang kita pinjam. Okey. So, terdapat beberapa imbuhan yang bahasa Melayu kita ni yang kita panggil lingua franca. Sebab apa? Sebab bahasa Melayu ni mudah dilentur. Pada zaman prasejarah dahulu, kita banyak pinjam bahasa lah, bahasa Inggeris, bahasa Sanskrit, sebelum penubuhan bahasa kita lah. Jadi imbuhan pinjaman ni ada banyak, ada dalam 3 yang kita pinjam, iaitu yang pertama kita pinjam daripada bahasa Inggeris, yang kedua Sanskrit, yang ketiga kita akan tengok pinjaman imbuhan daripada bahasa Arab lah. Baik. Yang pertama kita tengok dulu apa maksud ni imbuhan ni. Imbuhan pinjaman, imbuhan yang dipinjam daripada imbuhan Sanskrit, bahasa Arab dan juga imbuhan Inggeris boleh diterima pakai sebagai imbuhan pinjaman dalam bahasa Melayu baku lah. Baik, yang seterusnya, contoh bahasa Inggeris yang kita ambil adalah seperti perkataan anti, awalan anti, auto, poly, pro, sub, supra dan pasca. Baik, jadi ada maksud-maksud dia. Anti ni membenci, auto ni dengan sendiri, poly ni banyak. Contohnya poligami, poliklinik, politeknik. Baik, yang kita selalu gunalah. Abah mengahwini isteri yang baru. Kita panggil apa? Poligami. Baik, pro ni menyokonglah. Pro kerajaan, pro barat, pro Malaysia, pro Palestin. Kita menyokong Palestin. Supra, melebihi atau merentasi. Pasca ni selepas pasca kemerdekaan. Kita hidup ni pada zaman pasca kemerdekaan, selepas kemerdekaan. Baik. Jadi kita tengok sini, selain daripada awalan, kita ambil juga imbuhan akhiran. Contohnya komunis, ekonomis. Ekonomis ni orang yang melakukan. Is ni membawa maksud orang yang melakukan. Isme ni maksud kepercayaan lah, ataupun fahaman. Nota ni cikgu ambil daripada blog Cikgu Sazali. Jadi kamu boleh dapatkan di situlah. Blog ni banyak lagi nota bahagian tata bahasa. Cuma kita akan fokuskan hari ni berkenaan dengan imbuhan lah. So, ismi ni adalah kepercayaan. Dia ada kapitalisme, kepercayaan kapitalis, komunisme. Logi. Apa logi? Bermaksud bidang ilmu lah. Antologi, psikologi, morfologi. Morfologi ni, morfo ni bermaksud perkataan. Kita buat kajian tentang bidang ilmu tentang perkataan. Baik, grafi ni bermaksud bidang ilmu lah. Geo, kita bagi subjek geo lah. Contoh kita kata ni geo ada apa tah nak kena buat, contoh lah. So, grafi ni maksudnya bidang ilmu geo. Kali ni iaitu contoh tulisan. Biografi, biodata dia lah. Baik. So, yang seterusnya, catatan di sini, jika kata imbuhan pinjaman diimbuhkan dengan kata nama khas, tanda sumpang, mesti diletakkan. Contohnya kita buh dengan kata, contohnya kita akan nampak dekat sini lagi, kita tengok Olimpik. Olimpik ni kata nama khas, iaitu satu benda lah, satu benda yang kita, Olimpik ni satu sukan. Jadi kita bagi dia kata nama khas, so mesti ada sempang lah. So kat sini kita tengok selain daripada imbuhan bahasa Inggeris, kita ambil tadi, kita ada imbuhan Sanskrit. Imbuhan Sanskrit ni contohnya dasa, 10, dui, 2, eka, 1, juru. Juru orang yang pakar atau mahir. Maha ni agung lah, besar. Contohnya mahasiswa, maharaja, mahaguru. Mahasiswa ni, siswa ni pelajar juga. Tapi siswa paling tinggi lah dalam
Contohnya murid. Murid ni di sekolah. Pelajar. Lepas tu mahasiswa. Okey. Baik, panca. Panca ni apa? 5. Deria. Panca ragam, panca warna, panca indera. Okey. Sebelum. Prasangka, prakata, prasyarat, tata. Tata ni adalah peraturan atau sistem. Itu kita panggil tata bahasa, iaitu sistem bahasa, peraturan bahasa. Okey, tata tertib, tata dunia. Okey. Yang seterusnya selain daripada awalan, kita juga ambil akhiran. Dalam bahasa Sanskrit, Sanskrit ni kita boleh kata asal usulnya daripada bahasa India lah. Okey. Akhiran ita. Contohnya wanita atau perempuan. Bidwanita, pusnita. Okey. Man ni orang yang memiliki sifat atau kepakaran dalam suatu bidang lah. Seniman, budiman. Okey. Baik. So yang seterusnya wan. Orang yang pakar dalam satu, sama lebih kurang daripada man tu. Iaitu contohnya jutawan, jelitawan, ilmuwan, wartawan, angkasawan. Wati ni yang mahir dalam sesuatu bidang pekerjaan lah. Contohnya seniwati, angkasawati, peragawati. Okey. Peragawati ni model lah. Okey, baik. So seterusnya kita pergi yang terakhir, imbuhan pinjaman yang kita pinjam. Contohnya kita pinjam daripada bahasa Arab sendiri. Okey, baik. Jadi kita nak tengok yang pertama, kita ada awalan dan juga akhiran. Awalannya kita ambil daripada bi, iaitu tidak. Biadab, bilazim, binomer, tidak nomer. Okey. Baik, akhiran ni ada ad, i'ah dan in. Contohnya orang perempuan kita panggil ustazah, qariah, kan. Kalau kamu belajar Al-Quran pun ada beza. Contohnya kita nak semayangkan jenazah, kan, kita kena ada letak ta, kan. Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu. Beza. Okey. Baik. Jadi kita tengok di sini orang perempuan, muslimat, hadirat, iyah. Hal yang berkaitan dengan sifat ilmiah, jasmaniah, alamiah. Okey. Baik, ini untuk orang lelaki lah, musyrikin, muslimin, hadirin. Baik, itu saja daripada apa yang kita nak belajar hari ini. So, kamu boleh tengoklah di sini tempat cikgu scroll ni ada yang salah dan betul. Kamu kena rapatkan, sebab ini adalah imbuhan. Jadi tak perlu nak jarakkan. Jadi kena rapatkan. So, jadi kalau kamu tengok sini Olimpik, itu kata nama khas, perlu diletak sempang. Okey, barak. Okey. Baik, di sini adalah imbuhan yang perlu kita letak rapat. Jadi itu saja pada cikgu harap faham serba sedikit tentang kata imbuhan, iaitu pinjaman. Kita pinjam ada 3, iaitu daripada bahasa Inggeris, Sanskrit dan juga Arab. Jadi itu saja pada cikgu. Moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.